Baik, terima kasih Nolela di Angkasa Puri. Salam hormat dan selamat sejahtera. Pasukan tindakan kecemasan di Rumah Panjang dan kampung-kampung perlu diperluas kerana mereka boleh bertindak segera sebagai pihak pertama yang berada di lokasi sekiranya berlaku sebarang bencana. Pengerusi Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak, Dato' Amar Douglas Ugambas, percaya pasukan itu mampu memainkan peranan yang cukup besar dalam membantu penduduk sebelum ketibaan pasukan keselamatan. Dato' Amar Douglas Ugambas semasa melakukan tinjauan ke Pekan Marudi turut bersetuju dengan cadangan untuk menaikkan ketinggian jalan raya di Pekan Marudi bagi mengelak bencana banjir berulang di kawasan berkenaan. Justru beliau telah mengarahkan Majlis Daerah Marudi membuat laporan berhubung cadangan berkenaan kepada pejabat residen Miri untuk tindakan lanjut. Katanya cadangan berkenaan amat bertepatan berikutan bencana banjir dijangka berulang pada Januari hingga Mac tahun depan di negeri ini. Beliau dalam pada itu memuji kecekapan pelbagai agensi dan jabatan kerajaan dalam memberi maklum balas yang pantas dan berkesan meskipun dengan keadaan yang sangat mencabar, terutama daripada segi pengangkutan termasuk pengurusan pengagihan makanan yang baik dan cekap. Jelas beliau perkara itu dapat dilihat menerusi kurangnya aduan yang diterima daripada penduduk terjejas banjir. Banjir di daerah Marudi menjejaskan kira-kira 6,449 penduduk daripada 1,597 keluarga. Bagaimanapun hanya 9 penduduk terjejas daripada 2 keluarga yang dipindahkan ke pusat pemindahan sementara di Dewan Suarah Marudi. Pemindahan lokasi klinik Longsan dari kawasan Longsan ke lokasi baru di kem kilometer 10 Baram Miri dilihat tidak bersesuaian dengan mengambil kira pelbagai faktor termasuklah menyukarkan akses penduduk ke kawasan berkenaan untuk mendapatkan perkhidmatan kesihatan. In the local boarding school. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Pujut Dr. Ting Tiong Chun berkata pemindahan lokasi klinik itu telah mendapat bantahan pelbagai pihak termasuk pihak sekolah dan penduduk di kawasan berkenaan. Justru beliau akan membawa perkara berkenaan kepada pihak berautoriti berkaitan dan berharap keputusan itu dapat dipertimbangkan semula oleh kementerian dan jabatan yang terlibat. So I think it is not appropriate to move it driving distance of 45 minutes from current locations. Now, I was also told many of these patients actually come by the river, came by boat through the river. So if the clinic is moved to here, they are not going to be able to make it. They would have transportation problem. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas membuat lawatan ke klinik Longsan dan tapak lokasi baharu klinik di kem kilometer 10 Baramiri. Mengulas lanjut, beliau memberitahu Kerajaan Persekutuan juga telah meluluskan peruntukan berjumlah 27.7 juta ringgit untuk membina bangunan baharu klinik kesihatan berkenaan di Longsan yang dijangka memakan masa 2 hingga 3 tahun. Klinik kesihatan Longsan sedia ada memerlukan penambahbaikan segera termasuk pembinaan longkang dan teres bagi menghalang kesan tanah susur masuk ke kawasan klinik semasa musim hujan selain pembaikan siling dan lain-lain. Jenayah indeks di Miri tahun ini menunjukkan penurunan kes sebanyak 13% dengan catatan 802 kes setakat November berbanding 918 kes tahun 2018 bagi tempoh yang sama. Penurunan itu menyaksikan kadar penyelesaian kes mencapai 50.37% untuk tahun 2019. Ketua Polis Daerah Miri, ACP Lim Meng Siah berkata, kejayaan penurunan dan penyelesaian indeks jenayah ini adalah hasil kerjasama daripada semua pihak termasuk polis dan masyarakat. Menurut beliau, bagi tempoh yang sama untuk kes jenayah komersial, berlaku kenaikan sebanyak 156 kes dengan 72 berjaya diselesaikan. Beliau turut mendedahkan berdasarkan rekod sebanyak 769 kes siasatan dibuka dan 737 kes siasatan berjaya dituduh. Beliau ditemui pemberita selepas merasmikan Perhimpunan Bulanan Ibu Pejabat Polis Daerah Miri. Sementara itu, bersempena cuti sambutan Hari Krismas dan Tahun Baharu, beliau menasihatkan agar masyarakat yang pulang ke kampung untuk membuat persiapan dan mengambil langkah berjaga-jaga. Nasihat polis Miri untuk penduduk atau masyarakat yang balik kampung semasa musim perayaan Krismas dan Tahun Baru, minta kunci rumah baik-baik dan pesan kepada jiran-jiran untuk tolong jaga rumah dan kalau seboleh-bolehnya maklumkan kepada Balai Polis Berdekatan.
Pada majlis tersebut, beliau turut menyampaikan sijil penghargaan kepada 25 orang anggota yang terdiri daripada pegawai kanan polis dan anggota pangkat rendah yang telah menjuarai pertandingan bola sepak Piala Pesuruhjaya Polis bagi tahun 2019. Dalam pada itu, beliau juga menyeru semua warga kerja untuk memantapkan semangat kerjasama agar dapat membentuk satu pasukan berdedikasi tinggi dalam membasmi kes jenayah dengan lebih berkesan. Paparan itu tadi mengakhiri sumbangan berita dari Bumi Kenyalang untuk N5 petang ini. Kembali bersama Nur Lela di Angkasa Puri. Silakan Lela. Baik, terima kasih Buma langsung dari Sarawak.